أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang berada di depan kaca TV, yang sedang bersama di Facebook dalam program My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Dan hari ini kita dalam sesi ulang kaji pada halaman yang ke-90 hingga 94. Semalam kita sudah pun bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari melihat daripada halaman 90, 91, 92 hingga 94 untuk kita memastikan kita memahami beberapa poin penting di dalam 5 halaman ini. Dan pada hari ini kita melihat membaca kembali dan cuba untuk memastikan poin-poin yang ada ini, bacaan yang tepat dapat kita ulangi. Dan pada hari ini kita bersama dengan tetamu jemputan iaitu adik Halim ya daripada UIAM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah, ahlan, selamat datang ke My Quran Time ya bersama pada hari ini, dan juga Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita ada tetamu adik Halim pada hari ini. Alhamdulillah. Untuk sama-sama kita berkongsi ya pengalaman wakil daripada UIA untuk membaca anak muda ya. Sebelum ini kita ada adik Haris. Ya, yang bersama, dan hari ini bersama dengan saudara Halim. Harapnya tuan-tuan juga dapat membaca bersama pada hari ini untuk kita terus ya bersama dengan Al-Quran. Jadi apa kata kita mulakan dahulu majlis kita pada hari ini. Tuan-tuan boleh share di Facebook, pastikan ya pada hari Ahad ini kadang-kadang orang mungkin sibuk Ustaz ya, mungkin terlepas terleka, share di Facebook, beritahu kepada kawan, di WhatsApp, di mana-mana sahaja platform social media. Kita ada ulangan ataupun kita ada ulang kaji ya pada hari ini. InsyaAllah moga-moga tuan-tuan sudi share tersebut, sudi berkongsi, memberi manfaat untuk kita mengulang kaji 5 halaman pada hari ini. Jom sama-sama. Ustaz Tirmizi, Ustaz memulakan dahulu ke? Ya. Kita bagi tetamu kita. Kita bagi pada tetamu kita. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Silakan saudara Halim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah untuk sama-sama kita mengulang dan mengingatkan pada diri kita tentang perjuangan orang-orang terdahulu. Kita memohon daripada Allah ihdinas siratal mustaqim, dan apakah siratal mustaqim itu merujuk kepada orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam 5 halaman ini kita mendapat pencerahan demi pencerahan semalam bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari, di mana orang yang mendapat nikmat itu di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan juga orang soleh. Ini adalah 4 kumpulan menerangkan syarah kepada istilah an'amta alaihim, yang kita doakan pada kita semua, pada tuan-tuan yang berada di rumah dapat istiqamah bersama. Dan hari ini kita bersama dengan saudara Halim daripada UIA, ya. Saudara Halim dalam jurusan bahasa Melayu sekarang ini, ya, bahasa Melayu. Dan dulu mungkin kalau boleh perkenalkan diri, orang Johor yang belajar di Johor, ya, apa pengalaman bersama Al-Quran? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya sepanjang belajar Quran ni sejak di sekolah rendah, iaitu saya bermula belajar daripada ayah saya sendiri, arwah ayah saya. Saya belajar daripada ayah, seterusnya mak, dan seterusnya belajar lagu daripada ayah lah. Lagu ayah. Tapi sampai umur 13 tu ayah dah tak ada lah. Time tu saya cari guru sendirilah. Cari guru sendiri. Sekarang ni saya di Johor, saya bertalaki dengan Ustaz Aziz Mustaqim. Kori Johor lah, pernah jadi seorang daripada Johan antarabangsa juga tu, Ustaz Aziz Mustaqim. Aziz Mustaqim. Salah seorang daripada ulama lah dalam bidang Al-Quran di negara kita. So kalau kita tengok ada dalam bidang bahasa Melayu. Tapi boleh baca Al-Quran dengan baik, dengan lagu pula tadi tu. Kalau baca Fatihah tadi, kalau kita perasan apa ni, panggil abang ke adik ni? Saudara. Pasal dah remaja ni, syabab lagi ni. Syabab. Dengan bacaan Taranum Nahawan dia panggil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biasa dipopularkan oleh Syekh Mishari Al-Afasi. Itu Taranum Nahawan, biasa dibuat oleh Ustaz Tamiz Abdul Rahman. Lagu tu lagu yang masyhur, yang semua orang suka dengan lagu Nahawan. Syahdu. Kalau kita tengok lagu Nahawan ni, sebenarnya dalam masyarakat kita dah ada nasyid-nasyidnya yang memang mengambil daripada lagu-lagu Al-Quran. Antaranya kalau lagu Nahawan, kalau kita boleh dengar Syekh Imad kan dibaca apa? Talama ashku gharami. Memang Halim pun boleh nyanyi nasyid lagu kurang sikit, ya. Kalau kita dia punya rentak melodi tu, itu adalah lagu Nahawan. Talama alhamdulillah. Dia punya rentak tu, masya-Allah. Jadi maksudnya Halim sekarang ni bila belajar dengan Ustaz Aziz tadi, maksudnya 7 lagu Taranum dah habis belajar lah, ya. Tengah masih lagi mengukuhkan. Yang biasa lagu mana tu biasanya? Yang apa saya minat? Yang minat. Saya minat lagu Jarkah. Okey. Jadi itu lagu yang kita mungkin akan mendengar banyak kali pada hari ini. Kita nak cuba sekarang ke? Boleh lepas ni, ya. Okey. Sebelum itu kita melihat dahulu kepada halaman yang ke-90 ini, adalah tentang seruan, ya. Kalau kita tengok pada halaman 7 ataupun ayat 74 bermula dengan fal yuqatil, ya, iaitu hendaklah berperang fi sabilillah. Ini adalah salah satu daripada cabang jihad di dalam Al-Quran, iaitu berperang, ya. Jihad adalah satu istilah yang umum, tetapi bila bercakap tentang fal yuqatil ini, salah satu daripada cabang jihad iaitu berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syarat fi sabilillah ini adalah untuk memperjuangkan keimanan, ya, bukan sekadar suka-suka berperang, bukan kerana nak menguasai negara lain, nak tembak orang, bukan, tetapi kerana ada kezaliman yang berlaku dan perlu kepada peperangan, kerana orang yang diperangi itu tidak beriman dan dia membuat onar dan gangguan di dalam sesebuah negeri ataupun di dalam sesebuah negara. Jadi pada ayat 75, dan mengapa kamu tidak mahu berperang di jalan Allah, ini adalah satu seruan, ya, satu seruan kepada orang-orang beriman pada jalan Allah untuk berjihad, ya. Kerana apa? Kerana mungkin ada yang kata bahawa kami ini lemah, ya, kami ini tidak mampu, tetapi sebenarnya jihad adalah perjuangan untuk orang-orang yang lemah di dalam sesuatu kawasan, ya. Jadi wanita kepada anak-anak, orang-orang tua. Jadi kalau jihad ini tidak dilaksanakan, maka orang yang ditindas terus ditindas.
Perjuangan Al-Quran adalah perjuangan kepada orang-orang yang ditindas. Jadi mari sama-sama kita tengok kepada ayat yang dibacakan oleh saudara Halim awal tadi, ya, iaitu pada ayat yang ke-77, tidakkah engkau memerhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu daripada berperang, ya. Jadi ini adalah satu respon, ya, respon kepada orang-orang yang awalnya kata saya nak berjuang, tapi bila sampai sahaja seruan untuk berjuang, mereka kata mereka tak mampu, ya. Jadi ini peringatan bersama kepada kita semua. Jadi kita nak teruskan pada ayat yang ke-78 dan 79. Kita persilakan pada saudara Halim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Surah Al-Azim, itu adalah bacaan ayat yang ke-78 dan 79 mengingatkan kepada orang-orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengingatkan kepada kita, ya. Adik Halim, kita bercakap tentang di mana pun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu walaupun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Nak ceritanya ialah sama ada pergi berjuang berperang ataupun duduk di rumah, kematian tetap akan hadir. Kalau takut pergi berperang, sebenarnya takut juga untuk duduk di rumah. Kerana apa? Kerana ramai sahaja orang yang meninggal di rumah. Kalau katakan yang takutnya itu adalah mati. Tetapi kematian itu hadir pada bila-bila masa, pada mana-mana tempat. Yang penting ialah pengakhiran hidup kita itu adakah di jalan Allah fi sabilillah ataupun pada jalan tengah bermain video game ataupun tengah WhatsApp mengumpat dan membawang kepada orang lain. Itu perkara yang perlu kita beri perhatian dalam ayat yang ke-78 ini. Dan ayat 79 Allah menyatakan kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah dan keburukan apa yang menimpamu dari dirimu sendiri. Kami mengutuskan Muhammad menjadi rasul kepada manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi pada halaman yang ke-90 ini adalah seruan ataupun semangat yang ditiupkan oleh Allah SWT kepada orang beriman, kepada kita semua, pada tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, ya. Kita bersama tadi membaca dengan saudara Halim, ya. Maksudnya bagi pelajar universiti bila baca Quran, bagi adik-adik yang baca Quran ataupun ibu ayah, ketua-ketua yang membaca Al-Quran, makin membaca Al-Quran makin kita ada minda untuk memperjuangkan orang yang ditindas. Itu mindsetnya, ya. Dan perjuangan itu pada satu tahap paling tinggi ialah kalau perlu saya menggadaikan nyawa, saya perlu. Kerana apa? Kerana saya tidak sanggup melihat ada wanita yang ditindas, ada orang miskin yang ditindas, ada orang yang saling berbunuhan. Kerana apa? Kerana kepentingan diri sendiri. Jadi itu adalah intipati daripada halaman yang ke-90. Kita teruskan pada halaman yang ke-91, di mana seruan untuk taat kepada Allah dan Rasul ini dibawakan pada ayat 80 sehingga kepada ayat yang ke-82, ada kaitan dengan Quran. Jom kita baca sama-sama, dipimpin oleh saudara Halim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Surah Al-Al Azim, itu bacaan daripada ayat 80 hingga ayat 81. Sebentar lagi nanti kita melihat mungkin Ustaz Tirmizi membaca ayat 82 lah Ustaz, satu ayat menyambung kepada perbincangan ayat 80 yang berkaitan dengan ketaatan pada Rasul. Ya, taat pada Rasul ini bagi anak-anak muda ya perlu sangat mentaati Rasul. Zaman sekarang ini Halim ya, bercakap tentang pelajar universiti, antara cabaranlah bila Halim sendiri di UIA ataupun memerhati pada pengajian tinggi ataupun sekolah menengah, Quran. Kan Quran. Pasal apa? Quran dan Rasul ini amat dekat sebenarnya. Jadi pengalaman Halim belajar dan juga kawan-kawan di sekitar, macam mana pemerhatian Halim kepada mereka, komitmen kepada Al-Quran, ada tak satu garis dan apa lagi yang boleh dimajukan di peringkat pengajian tinggi? Silakan. Bagi saya sekarang ni kita nampak, saya sebelum ni sebagai cikgu ganti, saya nampaklah anak-anak murid saya ni ada yang setengahnya kurang mengenal Al-Quran lah. Jadinya pendekatan yang perlu saya ajak mereka adalah saya sendiri kena jadi sebagai contoh kepada mereka. Contoh kepada mereka lah. Jadi sepanjang saya punya kelas tu saya akan bacakan sama-sama supaya dapat menarik minat. Baca secara berlagu, itulah cara-caranya menarik minat. Tapi kalau di peringkat mahasiswa ni nampak ada sedikit kekangan masa lah kalau nak bersama Quran, ada kelas, ada assignment semua, tapi tak jadi alasan lah untuk kita bersama Quran. Ya. Jadi sibuk. Apa namanya, Saudara Halim tadi jadi guru ganti, mengajar subjek apa? Pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Oh, masya-Allah. Inilah belajar di Johor, ya, Ma'had di Johor. Jadi sebenarnya dah ada dah ilmu itu, betul. Cuma ia perlu, kalau dulu saya pun di Keluang, belajar di sekolah agama, saya terus melompat darjah 2 je. Saya satu lambat masuk, jadi lompat darjah 2, ambil periksa, kemudian dapat 90 ke atas kan. Jadi dia boleh lompat lagi darjah 4 pula ya. Lepas tu masuk darjah 5. Rupanya darjah 5 darjah 6 di sekolah agama Johor ni kira dah boleh mengajar lah tu kan ya, untuk di sekolah-sekolah agama. Dan adalah sikit-sikit ilmu itu amat berharga. Macam Halim lah boleh jadi cikgu ganti. Dan Halim tadi berkongsi tadi tentang pelajar di universiti sibuk ya. Sibuk tu sangat disebabkan apa? Jadualnya ke ataupun banyak sangat aktiviti di luar? Assignment yang pertama, okey, jadinya lepas tu ada komitmen dengan aktiviti luar, program luar. Macam itulah, program luar tu sikit sebanyak dia padat sikitlah jadi padat ya. Itu cabaran yang sebenarnya perlu diuruskan ya. Pasal apa? Pasal di universiti kalau sibuk, nanti bila keluar universiti lagi sibuk, okay. Dan kalau dia tak sibuk ni ada satu masa saja, iaitu bila dah tak ada lagi di atas muka bumi ini, yang tu memang confirm tidak sibuk. Tapi bukan itulah yang kita inginkan ya. Itu sebabnya kalau Halim dapat baca Quran bagus ya, dengarnya Halim juga ada mengendalikan satu program untuk pelajar IPT nama TikTok tu. Cuba cerita sikit. Okey, untuk program yang akan datang, programnya TikTok, Tik Surah Tok Santun. Dia TICK, lepas tu Tok TALK, TikTok. Dia bukan TikTok yang geleng tu bukan. Ini TikTok, Tik Surah. Kita akan Tik Surah mana, dan kita akan cerita tentang kesantunan lah. Cerita kesantunan di kalangan remaja.
Dan juga kita punya program akan berpasakkan kepada Quran. Surah Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. TikTok tu tik surah Tok Santun. Tok Santun. Tik surah mana kita talk tentang santun. Okey. Jadi program itu dibuat kerana apa tu? Apa dia punya motivasi di sebalik program? Motivasi dia adalah kita nak dekatkan lagi remaja ni, umur macam saya, macam budak-budak sekolah ke, kita nak dekat dengan Quran. Dan kita dekatkan, kita selari dengan akhlak. Itulah kita punya tujuan. Ya, betul, pasal bila bercakap tentang syabab ni Ustaz Tirmizi ya. Dia tengah tenaganya tengah luar biasa ya, tetapi dia syabab ada kaitan dengan syab juga. Syab itu kayu api. Jadi kalau katakan kayu api ini tidak digunakan untuk masak nasi, dia pergi bakar bangunan. Yang itu yang kita tidak mahu. Kan ada kes baru 2-3 tahun yang lepas bila anak muda ya, sekolah menengah yang terlibat dengan pembakaran di sebuah ma'had tahfiz. Jadi tenaga ini sebenarnya dapat diiktiraf di dalam al-Quran. Itu sebabnya mengapa Allah menyatakan taat pada Rasul ini salah satunya perjuangan, dan perjuangan untuk apa? Bukan sekadar untuk diri sendiri tetapi untuk orang-orang yang ditindas ya. Dan ia bukan sahaja untuk orang yang berumur 40-50 tahun, untuk anak-anak muda ya. Kalau kita tengok pada zaman Nabi itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Ali. Mereka ni anak muda belasan tahun sudah pun terlibat dalam perjuangan masyarakat ataupun sosial, sehingga kan mereka itu diangkat dalam sejarah sebagai orang-orang yang memberi manfaat kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang ditindas. Jadi yang kita perhatikan dalam ayat 80 ini, taat pada Rasul tanda taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Wa man tawalla, siapa yang berpaling daripada ketaatan ini, maka kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Jadi bila Nabi amat prihatin mengapa orang ini tidak mahu taat pada Rasul, Allah memujuk pada Nabi sebenarnya yang jaga mereka adalah siapa? Allah ya. Dalam ayat kursi kita baca kan, hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Allah yang jaga alam ini. Kita sebagai orang-orang yang mengikut pada Rasul, ajak ke arah kebaikan, talk santun tadi tu. Kadang-kadang kita akan kecewa bila kita ajak orang TikTok tadi, bukan TikTok yang biasa tu, surah Tok Santun. Ada orang cakap lah ini poyo je kan, nak cakap santun konon kan. Okey, tetapi apa yang dipujuk oleh Allah dalam ayat 80 ini, Allah yang jaga mereka, kita tak jaga. Jadi yang penting kita jaga diri kita ya, dengan al-Quran, dengan surah yang Halim kongsikan tadi. Dan mungkin Ustaz Tirmizi bercakap tentang remaja ya, tentang belia ni. Mungkin Ustaz sebagai individu yang banyak berinteraksi dengan al-Quran sampai peringkat antarabangsa ya, sebenarnya mungkin zaman Ustaz dengan zaman sekarang ada tak perbezaan nasihat yang mungkin Ustaz nak sampai kongsi-kongsi dengan pendengar dan juga Halim wakil UIA ataupun IPTA? Saya cukup rasa seronok pada hari ini kita ada orang muda kita yang kita tengok bagaimana bekas yang diisi dengan Quran. Ya. Okey, kalau kita lihat walaupun Quran ni kadang-kadang masa kecil sendiri dengan ayah saya kan. Ayah saya tak pernah ajar tafsir pun. Tak pernah ajar saya tadabbur, tak ada. Tapi dia menekankan supaya dapat baca al-Quran dengan betul, dengan baik, dengan suara yang baik. Sampai satu ketika saya pernah berfikir, apa penting baca Quran dengan suara yang baik? Kesan tu. Sebab kita tak faham makna pun. Baca saja ada kesan ke? Tapi rupa-rupanya saya silap. Sekarang saya sangat-sangat berterima kasih kepada ayah saya, walaupun dia tanamkan minat melalui hanya pada pembacaan tilawah, tapi oleh kerana bekas dah diisi dengan benda baik, akhirnya dia akan pergi kepada benda yang baik juga. Okey, sebab tu kalau kita lihat dengan mendengar al-Quran sahaja orang boleh masuk Islam. Ustaz Fas banyak cerita dah di luar negara macam mana masyarakat yang bukan beriman, yang tidak beriman, bila dia dengar Quran dia rasa macam sesuatu yang pelik. Ada yang menangis, ada yang macam terpinga-pinga dan mengatakan bahawa inilah perkataan yang paling baik yang pernah didengar. Sebab dia mukjizat. Sebab tu tak salah kalau kita didik dengan anak kita baca Quran, hantar pergi muqaddam, hantar pergi sana sini, kerana dia akan memberi kesan yang baik pada suatu hari nanti. Dan saya cukup sukalah, walaupun apa jua bidang kita, tak mesti kita nak jadi imam, jadi ustaz. Kalau semua jadi ustaz berat juga. Siapa nak baiki kereta? Tapi dibawa akhlak al-Quran. TikTok tadi lah. Cuma bukan hot bukan TikTok itu ya, kita bagi alternatif
tik surah Tok santun. Maksudnya nak isi dengan surah-surah di dalam hati setiap insan belia agar mereka ini bersantun sampai ke syurga. Dan kerana santun ini mereka terus berjuang. Kita ingin meraihkan kepada veteran-veteran ya yang sudah pun berjasa kepada negara dalam kempen Tabung Pahlawan, di mana tuan-tuan yang berada di depan kaca TV boleh menyumbang di nombor yang tertera, kerana ini adalah salah satu kita menyantuni kepada pahlawan-pahlawan yang berjasa kepada negara ini. Dan inilah juga perjuangan bagi anak muda seperti Halim ya, pada saudara Halim. InsyaAllah kita berehat sebentar, kita menyambung lagi diskusi bersama anak muda tentang Al-Quran dalam sesi ulang kaji kita My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sentiasa setia bersama dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah kita berada pada minggu ulang kaji. Pada hari ini ulang kaji tajwid lah, dan kita datangkan alhamdulillah tamu jemputan kita, saudara Halim, orang muda yang sudah pasti ada pengalaman dan juga cabaran untuk kita bersama-sama mendidik masyarakat, mengqurankan bangsa, untuk kita mengikhlaskan ummah ini. Alhamdulillah, dan saya seperti biasa nak ajak semua sahabat untuk kita bergabung, kita berukhuwah di platform rasmi yang kita sediakan. Kita ada Facebook Sahabat Al-Quran My Quran Time, dan My Quran Time juga boleh tonton di YouTube My Quran Time Official, dan juga Instagram My Quran Time Official. Baik, sama-sama kita bertemu di sana. Okey, sebelum kita nak minta apa ni, saudara Halim kita baca lagi, sebab tadi ada saudara Halim kata suka dengan taranum jaharkah. Daripada awal 2-3 bacaan tu taranum jaharkah. Taranum jaharkah ni biasalah Ustaz Tarmizi Abdul Rahman pun selalu bawa taranum yang dia boleh memberi semangat kepada orang yang mendengar tu. Dia boleh menarik minat, mencuit hati orang-orang yang, sebab dia tenang, khusyuk, tidak perlu suara yang begitu tinggi, tabakat sederhana, cukup dengan taranum dan safas. Itu jiharkah ya. Jiharkah. Dia kalau katakan nak naikkan semangat untuk pergi berjuang macam mana? Berjuang kena Ustaz Tarmizi tu kena berjuang molek tu. Sebab dia taranum Hijaz. Dia pakar tu. Halim biasa dengan Hijaz? Tak biasa. Tak biasa kalau tidak saya nak minta suruh baca ayat muka surat 91 ini penuh dengan, kalau istilahnya waharridil mukminin, yang itu memang kena dengan penuh semangat. Kerana apa? Kerana perjuangan untuk membantu memperjuangkan orang-orang yang ditindas ini tak boleh dilaksanakan secara lemah lembik ya, tetapi dengan penuh semangat. Dalam masa yang sama masih lagi ada kesantunan. Itu penting tu. Pasal apa? Pasal etika perang di dalam Islam ini kepada orang-orang yang lemah, kepada tumbuhan pun perlu disantuni. Binatang-binatang tak boleh disepak, dikatok begitu saja. Tak boleh ganas, tak boleh. Tak boleh ya. Dia hanya ganas pada orang yang nak melawan Allah sahaja. Itu sahaja yang dibenarkan. Jadi ia memerlukan kepada satu disiplin ya, satu disiplin yang tertentu. Malah pada ayat yang ke-83 selepas Ustaz Tirmizi bacakan ayat afala yatadabbarunal Quran tadi, bercakap tentang etika, integriti berita, pastikan betul
ketika nak menentukan perlu berjuang berperang ataupun tidak, ya. Jadi mungkin saudara Halim boleh bacakan ayat 83 dan ayat 84, ya, untuk sama-sama kita melihat perspektif etika perang di dalam Islam. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ini adalah daripada ayat yang ke-83 dan 84 yang menceritakan tentang bagaimana etika di dalam sesebuah perjuangan peperangan, di mana Allah mengingatkan apabila sampai pada mereka sesuatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan pada ayat 83, mereka menyebarkannya, padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulul amr, pemimpin di kalangan mereka, sudah tentu orang yang ingin mengetahui kebenaran mengetahui secara rasmi daripada mereka. Jadi pentingnya sesuatu maklumat tentang keamanan, tentang kegawatan itu disampaikan oleh pihak yang ada authority, yang ada kebenaran, yang memegang kebenaran, bukannya boleh disebar-sebarkan melalui WhatsApp, pada Facebook, diletakkan sekadar satu kabar angin sahaja. Pasal apa? Pasal bab keamanan ini ia adalah amat bahaya, dan lebih daripada itu ciri orang munafik adalah mereka ini suka untuk menyebarkan ketidakamanan tentang kegusaran kepada perjuangan iman yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat yang ke-84 Allah mengingatkan pada kita, berperanglah engkau Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad di jalan Allah, engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Ya, kobarkanlah semangat orang-orang beriman, mudah-mudahan Allah menolak serangan orang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya. Jadi ini adalah waharidil mukminin, ini adalah kobarkan semangat, beri semangat kepada orang beriman untuk berjuang. Dan ayat ini adalah bila berlakunya keperluan untuk berperang. Bukannya bila-bila masa sahaja kita rasa tengah duduk depan TV, jom kita pergi berperang, bukan. Ini wujud apabila ada keperluan. Ini kaedah yang perlu kita faham di dalam Al-Quran dan dalam Islam, agar anak-anak muda yang ada semangatnya itu perlu digunakan untuk apa? Untuk berjuang, ya, berjuang, membantu masyarakat, membantu diri keluarga, dan paling tinggi sekali berperang kalau perlu jika katakan ada seruan untuk menjaga negeri ataupun negara. Ini sifat yang perlu ditanamkan. Pasal sekarang ni cabaran, Halim, ya, bercakap tentang anak muda ini, ada anak muda bersemangat, ya, ada anak muda lemah lembut, ada anak muda lemah lembik. Kan. Jadi pemerhatian Halim sebenarnya di universiti sekarang ini, anak muda ni banyak lemah lembut ke ataupun kasar ke ataupun lemah lembik? Silakan Halim. Okey. Pengalaman saya sepanjang saya duduk di universiti, semua ada. Semua ada lemah lembut, ada lembik, ada kasar pun ada. Jadinya itulah pengalamannya, ada manusia ni pelbagai ragamnya. Pelbagai dia punya apa tu?
attitude-nya, itulah kita kena, itulah dunia sebenarnya dekat luar sana. Jadi itu bila Halim melihat perkara tersebut, Al-Quran ini dia membina seseorang sebenarnya, ya. Sebenarnya kalau orang itu lemah lembik, dia akan jadi lemah lembut, ya. Dan kalau orang itu kasar, dia jadi lemah lembut, ya. Pasal apa? Pasal lemah lembut itu ada kaitan dengan santun yang Halim sampaikan tadi. Dan hamba Ar-Rahman bila selalu membaca Al-Quran ini, dia akan menjadi orang yang lemah lembut ini, maksudnya ialah dia layin, ya, dia bersifat lemah lembut, ataupun istilah lain dalam Al-Quran ini adalah salam, dia memberi kesejahteraan, ya. Lemah lembut ini maksudnya dia memberi kesejahteraan. Dan lemah lembut bukan maksudnya dia tidak berjuang, ya. Kalau perlu berjuang, dia berjuang, tetapi secara automatik dalam kehidupan seharian umat Islam yang membaca Al-Quran sentiasa berlemah lembut mengikut kepada keadaan yang ada, ya. Jadi ini penting untuk difahami. Apatah lagi kalau ayat 86 itu Allah menyatakan tentang salah satu santunnya umat Islam ini disampaikan pada ayat 86, ya. Mungkin Ustaz Tirmizi, Ustaz nak kongsikan ayat 86. Itu pendek aje, okay. Nanti yang panjang saudara Halim lah, pasal saudara Halim dengan anak muda, tenaga anak muda kita nak manfaatkan. Okey, baik. Okey, sebelum saya baca, saya nak sedikitlah tentang ilmu tajwid pada hari ini. Mungkin kesalahan yang biasa berlaku pada kalimah yang biasa kita jumpa dalam Quran, iaitu kalimah wa aqimus salah. Lalu perasan tadi pada ayat yang ke-77 ke surat yang ke-90. Okey. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah. Wa aqimus salah perkataan yang selalu kita jumpa dalam Al-Quran, fokus pada huruf qaf yang berbaris di bawah. Okey, huruf qaf kita dah belajar dalam makhraj huruf, iaitu berada di pangkal lidah, ya, permulaan lidah, hujung halqum, kemudian permulaan lidah. Okey. Qa, qu, qi. Okey, baris atas mudah sedikit nak sebut kerana ia nak menebalkannya mudah. Tetapi baris bawah dia agak dekat dengan huruf kaf yang berbaris di bawah. Kalau qaf dengan kaf baris atas nak beza agak mudah, qa, ka. Tapi bila baris bawah nak kena beza dia. Kalau qaf, qi. Kalau kaf, ki. Bezanya sedikit. Wa aqimus salah, wa aqimus salah. Mesti kedalamkan sedikit huruf qaf. Kalau kita sebut wa aqimus salah, wa aqi, ya, ramai ni sebut macam tu. Wa aqi dengan kaf semata-mata, maka dia boleh berubah makna. Dia bukan aqi, aqimu. Wa aqimus salah, betul-betul di pangkal lidah. Kerana kaf di depan sedikit pada qaf. Kalau qaf di pangkal lidah, qi, kaf, ki di depan sedikit. Maka huruf ni jangan terlalu ringankan sangat. Kalau kita buat wa aqi jadi kaf. Maka tapi jangan terlalu menekan sampai dalam sangat. Wa aqi, ada setengah macam tu. Dia tak boleh melampau sangat huruf ni. Tak boleh kita menekan-nekan melampau, dan tak boleh ambil ringan sangat. Wa aqi pun tak boleh, wa aqi pun tak boleh. Tengah-tengah, sederhana. Kena pada makhrajnya, itu pangkal lidah. Wa aqimus salah. Itu sedikit berkenaan dengan tajwid yang boleh saya kongsikan, kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku. Baik, kita pindah pada ayat yang ke-86 Ustaz. Saya baca sedikit bagi semangat kepada orang muda kita, insya-Allah. Suatu hari jadi mungkin menjadi muqari, insya-Allah, antara masa sama dengan guru-gurunya Ustaz Azim Mustaqim, masya-Allah, fatahallahu alaikum wa ala waliday, ayah dan juga yang menjadi perangsang, orang kata apa, bagi semangat dan menumpahkan ilmu yang begitu banyak, alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. صدق الله العظيم.
Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sesungguhnya Allah menghitung segala sesuatu. Jadi ini adalah satu ayat yang timbul ataupun lahir di tengah-tengah perbincangan tentang jihad, di mana sebenarnya tanda perjuangan kita yang sebenar-benarnya perjuangan menuju kepada kesejahteraan. Dan bagi anak muda sebenarnya salah satunya Halim, ya, kalau Halim balik ke UiA nanti ataupun ke mana-mana universiti, anak-anak muda ini tanda mereka ini betul-betul berjuang, mereka memberi salam, ya, memberi salam. Dan kalau orang beri salam, dia balas dengan salam yang sama ataupun lebih baik. Lebih baik itu assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, ataupun sama Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya. Itu perjuangan yang penting. Pasal apa? Pasal ia bukan sekadar untuk orang Islam, ya. Untuk orang bukan Islam pun kita memberi tahiyah ini, iaitu ucapan penghormatan, kerana bila anak muda, ya, semua umat Islam dapat beramal dengan ayat 86 ini, maksudnya kita dapat menyebarkan mesej kepada dunia bahawa umat Islam adalah umat kesejahteraan, ya. Tetapi kalau katakan macam tadi Halim cakap ada yang kasar kan, bila orang cakap assalamualaikum dia tak nak jawab, dia nak tunjuk bahawa dia machonya, baru lepas balik workout, kan. Sebenarnya tanda seseorang itu kuat, satu ialah dia dapat tahan marah, ya. Yang keduanya kuat apabila dia dapat menunaikan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan memperjuangkan orang-orang yang kurang bernasib baik. Itu yang kuat berdasarkan pada surah An-Nisa. Pasal bila cakap tentang anak muda di peringkat universiti ni, biasalah kan, dia masih lagi dalam keadaan nak mencari identiti terbaik anak muda ialah tik surah Tok Santun. Ya, itu penting tu. Pasal apa? Pasal bila bercakap tentang santun itu, dia bercakap tentang orang yang merendah diri kerana menjadi hamba Ar-Rahman. Itu yang kita perhati daripada surah Al-Furqan. Tetapi dalam surah An-Nisa ini sendiri kita nampak bahawa ada ketika berjuang rupanya ada disiplin memberi salam. Inilah juga yang dibawakan oleh Nabi ketika berhijrah ke Madinah. Antara 4 perkara yang diperjuangkan Nabi ialah memberi salam. Ufsyus salam, sebarkan salam, kerana ini akan menyebabkan keamanan terjaga dan tak payah perang, ya. Tetapi kalau anak muda tidak melaksanakan perkara ini, ataupun kita tuan-tuan, kita tidak sebarkan pada generasi muda kita, kepada ayah-ayah, ibu-ibu yang ada budaya memberi salam dan penghormatan, kita khawatir nanti kita asyik tak berapa ngam dengan jiran sebelah, ya. Dengan kawan satu fakulti pun tak ngam. Pasal apa? Pasal kita tidak menyebarkan tindakan daripada ayat 86 ini. Baik, kita teruskan pada ayat 80 ataupun halaman 92. Di kali ini bercerita tentang perkara yang agak keras sebenarnya, tetapi ini hanya bagi orang-orang yang memang berkeras dengan kita. Kasar tadi, ya, yang Halim jaga kasar. Kalau orang tak kasar dengan kita, orang Islam tak kasar, ya. Kasar yang dimaksudkan itu apa? Kasar sehingga mereka ini ingin membunuh dan menghalang orang Islam beribadah dan beriman. Pada ayat yang ke-91, kita dengar daripada Halim bacaan ayat 91. Silakan. 91. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم تعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 91 ini menjelaskan kepada kita dan juga kepada anak muda bahawa sebenarnya ada masa kita berlemah lembut, ya, tapi ada masa kita berkasar kalau orang berkasar dengan kita. Itu je.
Tapi kalau orang pada ayat 90 ini, kalau ada orang bukan Islam, mereka ini berlembut, maksudnya mereka tak nak serang, mereka tak nak bunuh, mereka ingin hidup aman, maka peranan kita bersantun, beraman dengan mereka. Tapi ayat 91 ini, kalau katakan ada orang yang tidak, ya, kalau istilah yang di sini fa illam ya'tazilukum, mereka tidak membenarkan umat Islam untuk beriman, beribadah dengan tenang, aman, wa yulqu ilaikumussalam, tidak memberi perdamaian, wa yakuffu aydiyahum, iaitu mereka ini tidak menahan tangan mereka ni suka berperang. Kalau tiga perkara ini dilakukan, maksudnya orang muda, orang tak muda, ya Halim, kita kena bangkit. Dia tak boleh duduk saja rasa tak apalah, bagi peluang, tidak. Anak muda kena bangkit kerana apa? Kerana Allah cakap di sini fakhuduhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Ini memang kasar ni, kan? Iaitu tawanlah mereka dan bunuhlah mereka haitsu saqiftumuhum. Tapi kena faham, anak muda dalam ayat ini kena faham bahawa jangan ambil keputusan sendiri, kan? Maksudnya jangan pula rasa macam saya dah bersemangat ni, saya dah nak ambil dah motor saya ni, dah tak tabah dah untuk saya pergi tebas mana-mana orang yang saya rasa dia ni bukan Islam. Bukan itu konsepnya. Pasal ini yang berlaku juga kepada beberapa kumpulan yang ekstrim, ya, di mana mereka membaca ayat 91 ni, anak-anak muda Halim, ya, kena Halim sampaikan juga kepada pelajar di UiA nanti, ya, iaitu mereka semangat, ya, baca ayat Quran ayat 91 tapi tidak merujuk kepada yang pakar. Dia tik surah tetapi lepas tu dia tak jadi santun tanpa mengikut panduan daripada Al-Quran. Jadi itu kena berjaga-jaga, ya. Ini hanya berlaku kalau orang berlaku kasar, dan kasar yang dimaksudkan di sini ialah menghalang keimanan dan juga melancarkan peperangan. Kalau orang tu sekadar dia tanya pendapat ke, dia tak faham ke, kita masih lagi kena bersantun, kena menyampaikan kebenaran. Jadi ini adalah panduan sehingga halaman yang ke-92. Diharapkan tuan-tuan yang berada di depan kaca TV dapat pencerahan demi pencerahan daripada halaman yang kita ulang kaji. Dan mungkin Ustaz Tirmizi, kita nak berkongsi sesuatu bersama dengan Halim pada hari ini. Baik, masya-Allah, kita nak minta pengalaman Abang Halim kita, Ustaz Halim kita, bila berdepan dengan golongan remaja, orang muda, dari sudut pembacaan Al-Quran, apakah biasa kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku di kalangan orang muda? Mungkin orang muda di luar sana, bila kita cek bacaan Al-Fatihah dia, kalau kajian-kajian yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang ambil master PhD dalam bidang Al-Quran ni, mereka mendapati begitu ramai sekali remaja-remaja ataupun orang awam di luar sana tak boleh membaca surah Al-Fatihah dengan betul. Cuba kita bayangkan kalau dia solat ni macam mana. So bila solat dia bermasalah, macam mana akhlak dia pula? Ada tak boleh bagi kesalahan biasa boleh kita kongsi? Okey, sidang penonton sekalian, saya sebenarnya saya kata yang saya ni sebagai guru ganti, dan saya nampaklah ada kesalahan-kesalahan yang biasa, dan saya minta ustaz jugalah kalau nak tambah, tolong tambah. Kesalahan ni biasa arwah ayah saya biasa tegur, dan saya harap apa yang saya kongsi ni dapat jadi jariah lah untuk arwah ayah saya di alam sana. Iaitu apa yang selalu ayah saya marahnya adalah huruf ha dengan ha. Itu biasa sangat. Kalau pedas dengan ha simpul. Ha terbuka dengan ha simpul. Okey, kebanyakannya bila saya tengok anak-anak murid saya ni, kebanyakan memang confuse nak keluar kat mana makhraj tu ustaz. Jadinya untuk lebih faham, kalau ha yang terbuka, dia bunyi dia hamas. Ha dia ada apa? Ada angin. Ha. Kalau ha simpul dia ha. Jadinya kalau kita, satu lagi, kalau ayah saya bagi dulu formula ayah saya bagi, dia sebut kalau ha yang terbuka tu ha pedas. Dia ada ha. Kalau macam itik serati tu lah. Yang tu betul. Lepas tu kalau ha yang simple tu ayah saya bagi formula hantu. Kita tak sebut hantu, kita sebut hantu. Itulah dia punya formula ayah saya tu biasa. Ha buka ha simple ha. InsyaAllah kalau yang biasa kan orang sebut hantu ha. Mana dari sudut makhraj ni lah. Cuma sifat tu kena betul lagi lah. Ha tebal pula. Tapi janganlah orang kita ha ho. Makhraj dah betul. Sifat salah. Sifatnya. Itu sebabnya kepentingan kita belajar makhraj dan sifat sebenarnya. Jadi masya-Allah itu perkongsian daripada Halim, ya, untuk memudahkan kefahaman makhraj, ya. Tapi dari segi sifat masih lagi kena dibaiki.
daripada sifat yang betul, dan kita masih lagi dalam proses ustaz ya memahami sifat di dalam tajwid kita. InsyaAllah kita akan sambung pada hari esok. Jadi alhamdulillah kita berada di penghujung program kita pada hari ini ya. Mungkin di hujung ini saya menjemputlah Ustaz Tirmizi ataupun kita minta Halim ya sebagai wakil anak muda pada hari ini, kita membaca doa Halim ya. Kita minta pada tuan-tuan yang berada di rumah, kita aminkan doa saudara Halim juga untuk anak muda seluruh dunia kembali kepada Al-Quran, menjadi syabab yang akan terus berjuang dan terus berjuang dengan panduan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Halim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zaina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wal 'adzabal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan anak-anak muda yang terus bersama dengan Al-Quran selepas ini, dan moga-moga saudara Halim terus berjaya di UIA dengan tik surah top santun ya, satu perjuangan dengan panduan daripada surah Al-Furqan. Inilah kempen anak muda yang kita ingin sebar-sebarkan lagi dalam wakaf untuk ummah bagi tuan-tuan yang dijemput untuk menyumbang dalam nombor yang tertera, kerana kita ingin memastikan anak-anak muda terus berjuang dengan Al-Quran untuk ummah, kerana mereka mencari identiti. Tetapi kalau identiti itu dicatur dan digubal dan dicetak dengan panduan Al-Quran, kita akan menyaksikan kebangkitan dan kejayaan umat Islam dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan bertemu dalam siaran ulangan pada petang ini jam 5 petang, pada jam 11 malam, 11 bukan 10 malam, dan 6 pagi insya-Allah. Kita akan menyambung pada halaman seterusnya pada hari esok. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas. Kami mengucapkan ribuan terima kasih pada tuan-tuan yang terus istiqamah. Sila sebar-sebarkan My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.